cita-cita melainkan cita-cita kepada Allah. 3 perkara ni kalau dijazamkan, hati ni akan mendapat jemputan daripada Allah. Tapi jenis nak taubat ni dia tak bagi. Dia ibarat kata macam kalau ulama ustaz-ustaz dulu buat contoh, dia ibarat kata macam orang makan sambal belacan. Bila dia makan dia pedas sikit, dia berhenti kejap. Hilang pedas kan dia tala balik. Amin sebab dia begitu lah dia. Macam perempuan ni kalau kau tengok dia berbual kat bilik buat bersalin. Bila tanya dah bersalin kak? Dah. Berapa anak kau? 17 kilo. Tu contoh. Aku mana tahu orang beranak. Maknanya dia 17 kilo. Katakan 17 kilo. Lalu dia bercakap dengan laki orang perempuan sebelah. Oh tobat lahum lah, tobat nasuha. Lepas ini tobat lahum, aku tak nak beranak lagi. Sorry, aku beranak sekali keluar 17 kilo. Tu contoh tau. Kau jangan serius tengok cerita ni. Sedih benar nampak muka kau ni. Tiba tak ada kata hal keadaan habis dari hal keadaan, tiba-tiba dalam keadaan balik daripada hospital. Lepas daripada beberapa purnama, tiba-tiba termuntah balik. Balik. Hari tu dah kata tobat lahum, tak nak beranak. Tiba-tiba muntah balik. Balik. Hari dan waktu yang tepat jumpa balik rakan lama sebelah katil. Akak hari tu kata tobat nasuha, tak nak tobat nasuha, tak nak beranak. Sama pula nampaknya kak. Kita cakap je tak nak beranak, tapi hakikatnya hal keadaan masih lagi dalam keadaan kita lakukan. Maka nisbah begitu juga. Bila orang makan sambal belacan pedas, tak tahan aku. Bila hilang pedas dia tala je balik begitu. Begitulah nisbah manusia. Kalau tak dituba telinga dia dengan cerita azab Allah, tak dituba dia cerita dengan kematian, tak dituba hati dia dengan cerita takutkan dengan azab akhirat, kalau dia tak rajin datang dalam majlis ilmu, nescaya hal keadaan niat dia tu akan berubah-ubah. Hari ini dia nak bertaubat, besok dia terlupa bertaubat. Hari ini dia rajin istighfar, besok dia tinggal pada istighfar. Malam ini dia tak boleh tidur terkenangkan kubur dia, lalu dia menangis. Besok dia boleh tidur 2-3 minggu dengan keadaan nyenyak dan sebagainya. Menandakan bahawa dia cuba menyusun bagi jalan taubat dia tanpa bersandar kepada Allah, dia tak akan ada kekuatan. Hatta daripada kata di antara firman Allah Ta'ala, wa ma sabaruka illa billah. Apa yang dinyatakan oleh Allah menegur tentang kisah Nabi Musa AS. Sabar dia pada ketika dalam keadaan menghalau kambing nak masuk ke dalam geban, tak mengunyungot Nabi Musa AS. Hasil daripada kesabaran dia itu tadi, maka Allah bukakan pendengaran dia, yang dia ni boleh bercakap terus direct dengan Tuhan. Allah bagikan kelebihan kepada Nabi Musa ialah dengan satu sifat dia. Allah bertanya kepada dia, ya Musa, tahukah kamu apa sebab aku bukakan di antara perbualan kita direct hal keadaan tanpa hijab? Maka Nabi Musa mengiring, sesungguhnya ketika engkau menghalau di antara menghalau kambing-kambing Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, lalu aku yang meliaukan kambing tu, tapi aku tengok engkau tak mengungut ya Musa, aku liaukan lagi pada ketika itu, engkau tidak mengungut. Akhirnya Allah menghadiahkan kepada Nabi Musa, dia bercakap dengan Tuhan secara direct. Wa kallamallahu Musa taklima, tuan-tuan. Ujung daripada perkataan itu, hasil daripada cerita itu, Allah peringatkan kepada Rasulullah dalam Al-Quran, wa ma sabaruka, tidak adalah kesabaran itu yang kau kata engkau bersabar, bukan milik engkau, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Allah yang bagi engkau sabar, Allah yang tolong engkau bersabar, Allah yang tunjuk engkau bertahabar, Allah yang tahankan engkau suruh sabar. Maknanya hal keadaan seluruh amal tak mampu kita buat, seluruh sifat yang mahmudah tak mampu kita buat, melainkan bersandar, melainkan minta pertolongan dengan Allah supaya dikurniakan di kalangan orang yang semayang, kurniakan di kalangan orang yang zikir. Ya Allah, pilihkanlah aku orang yang minat dalam semayang, pilihkan aku di kalangan orang yang minat dalam berzikir, pilih aku di kalangan minat orang yang bersedekah, pilih aku di kalangan minat orang yang membaca Al-Quran. Jangan nak berjalan sendiri. Tanggalkan dulu selipar haula sebelah kanan, selipar quwah sebelah kiri, lucut 2 selipar haula dan quwah, melambung dah roh, diloncat hal keadaan meloncat dah roh di bawah tarikan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dia lah bang. Maka untung yang pertama apa dia? Bahawa taubat itu pilihan daripada Allah. Bila tak dia kata tuan-tuan rajin pada beristighfar, tuan-tuan dipilih oleh Allah. Andainya tuan-tuan bila istighfar, tuan-tuan terkenangkan akan dosa, tuan-tuan dipilih oleh Allah. Andainya tuan-tuan beristighfar lalu terkenangkan akan dosa dan mengenangkan azab yang seksa, lalu rasa takut kepada azab, lalu hati berpaut kepada Allah, menitiklah air mata penyesalan pada ketika itu. Yang ini yang terbaik daripada pilihan Allah Ta'ala.
Ada orang boleh beristighfar tapi dia tak boleh keluar menyesal. Ada orang boleh keluar menyesal tapi tak boleh keluar air mata. Ada orang dalam keadaan boleh hal keadaan istighfar banyak-banyak dan rasa menyesal tapi belum lagi cukup jazam dalam keadaan dia nak bertaubat. Dia bertaubat sekadar pijak api atas bara je. Atas kata pijak atas bara je. Besok ada offer maksiat yang lebih baik, dia akan tinggalkan. Kalau dia dah berhenti ekor, dah 2-3 tahun dia berhenti ekor, kebetulan pula hari tu hal keadaan memang aksiden ngeri, tiba-tiba dia nampak pula nombor tu, maka ujian tu akan datang. Sabar dalam meninggalkan maksiat, 600 darjat Tuhan akan bagi. Kalau kaki arak, dia dah berhenti arak 5-6 tahun, tiba-tiba hal keadaan datang ujian, lori barak pula hal keadaan terbalik depan masjid, dia tengok pula arak mahal-mahal. Mak Datuk sayang arak ni, mak masih belum lagi ada penyesalan. Hukum di antara 3 perkara ni, satu yang pada zahir, 2 yang pada batin. Yang pada zahir meninggalkan akan maksiat, yang kedua pada batin. Yang pertama pada batin, yakni hal keadaan menyesal dengan apa yang buat. Yang paling kuat sekali, nampak alasan ni terlampau ampat di antara cerita ni terlampau remeh, tapi terlampau kuat di antara ujian dia. Tidak ada cita-cita dan lintasan hati dia dalam nak melakukan maksiat, baru bersih taubat ini tuan-tuan. Faham bang? Bertaubat serban besar, tengok perempuan gelik depan dia, walaupun dia tak melakukan perbuatan tu, tapi cita-cita dia berkata, kalau aku dapat perempuan ni memang aku rembat kau ni. Contoh ayat lah, aku pun tak tahulah ayat tu lah. Maknanya cita-cita dia ke arah tu masih ada, walaupun dia tak meninggalkan, walaupun dia tak akan melakukan maksiat, dia akan terjadi dalam bentuk macam tu. Ya, orang tua dah berhenti daripada dosa, tapi masih minat lagi di antara dada dia, hal keadaan mata dia menjeling dada perempuan. Ya, orang tua dah berhenti daripada dosa, mata pun dah rabun, tapi masih lihat lagi di antara perjalanan punggung-punggung perempuan. Ya, orang tua dah berhenti daripada dosa, tapi minat lagi pada perempuan-perempuan yang seksi. Belum tutup kes lagi bang. Kalau saya ulang balik, kenapa perlu di antara taubat, di antara penyesalan yang kuat? Yang pertama, sebab nak mati dah nak jumpa dengan Tuhan. Sebab nak mati tak lama lagi nak jumpa Allah. Maka jawapan yang paling pertama, kenapa aku bertaubat? Kerana aku dilahirkan dalam keadaan suci, dihantarkan ke dalam jasad dalam keadaan suci, maka balik mesti dalam keadaan suci, balik bertemu dengan Allah. Kalau tak disucikan balik roh itu, roh datang masuk dalam keadaan bercahaya. Bila datangnya maksiat dia jadi gelap, bila datangnya angan-angan dia jadi gelap, bila datangnya di antara i'tikad yang salah dia jadi gelap. Maka nak clearkan balik dia itu dengan taubat nasuha. Apabila dia tak kembalikan balik dengan taubat yang nasuha, maka hal keadaan tiba berhadap dengan Allah dengan keadaan roh yang gelap, roh yang kotor, namun dia tetap kena cucian, tak kira ulama tak ulama. Cucian yang pertama, dia akan seksa pada ketika sengsara saat mati. Sehal keadaan unsur cucian yang kedua ketika dalam kubur. Cucian yang ketiga di yaumil mahsyar. Cucian yang terbesar di dalam neraka. Bila cuci segala dosa ni, penghujung baru dia akan masuk ke dalam syurga. Faham? Baik atas dunia ni biar penat sikit qada semayang tak apa, daripada dalam keadaan nak menghadapi berpuluh-puluh tahun azab di dalam kubur. Orang yang meninggalkan semayang dengan sengaja, maka termaktub di pintu neraka Jahannam 70 tahun kekal abadi di dalamnya. Satu waktu saja tuan-tuan. Maka dengan sebab itu dah penghujung ni, banyakkan qada semayang. Mana yang semayang, orang perempuan yang masih haid nifas dulu yang salah kira qada balik semayang. Orang laki-laki yang masa muda dulu nifas tak pernah putus, keluar je, kadang-kadang menyangkung lipas pun keluar. Maka yang ini wajib qada semayang dia. Jangan reka-reka duk semayang sunat sedangkan masih lagi tak nak qada pada yang lama. Maka tu syarat undang-undang dia, hal keadaan tampal balik lubang yang kau dah buat. Semayang yang tinggal zaman Pop Ye, tinggal semayang yang kau dah tinggal zaman Agogo, zaman Ar-Azmi, zaman Ramli, zaman P. Ramli. Semua tu nak kena cover balik. Bukan boleh tutup dengan umrah, bukan boleh tutup dengan jawatan pegawai syara, bukan boleh tutup dengan jawatan AJK masjid, bukan boleh tutup engkau sebagai bahagian biro agama. Yang saya ulang sekali lagi perkataan ini, bab semayang Tuhan tuntut sampai lubang cacing. Faham ya? Itu tak ada payung-payung. Sampaikan Nabi kata,
Wala ta'kul, janganlah kamu makan illa bil muttaqin, melainkan dengan orang yang bertakwa. Makan dengan orang tak semayang ni pun suai, tahu tak? Sebab tu Nabi kata nak makan dengan orang yang bertakwa. Jangan makan dengan yang sebarang orang kalau pergi rumah orang kahwin. Kau suka makan dengan laki-laki yang berantai macam beruk, rantai emas kat leher, yang badan bertetu macam-macam tetu. Kau suka kawan yang hal keadaan rambut yang perang dengan keadaan bertocang, yang rambut panjang. Rambut panjang tak salah, digalakkan orang laki-laki berambut panjang. Tak ada kata rambut kontok-kontok ni sunat, yang gondol-gondol ni tak ada. Tak ada hukum yang kuat menghujah menyokong dia. Rambut tu panjangkan sikit tak apa. Pasal Nabi ada sebut satu golongan yang akhir zaman kerja dia ni, pantang rambut dia panjang dia gondolkan, pantang rambut dia panjang dia gondolkan. Ada satu golongan, saya tak sebut dulu. Maka ni sebab bila tak ada kata hal keadaan itu pilihan daripada Allah. Bila pilihan daripada Allah, kau hal keadaan satu hari je ketika kalau kau nak tidur, tiba-tiba kau teringatkan dosa kau. Bila hal keadaan kau nak tidur, kau teringatkan ajal kau yang terlalu hampir. Bila kau nak tidur, tiba-tiba kau terkenangkan seksa kubur yang hal keadaan banyak kau meninggalkan semayang. Lalu menitiklah air mata kau pada ketika itu. Lalu bangunlah kau, bukan semayang menangis, menitik air mata kau terus lelap lebay. Bangun dan kerjakan sembahyang taubat dan qada balik seluruh apa yang kau dah tinggalkan. Banyakkan istighfar dan menyesal dengan dosa yang kau lakukan. Seandainya ada waktu yang demikian datang berkunjung kepada tuan-tuan, jangan lepaskan, jangan dalam keadaan dilekakan, jangan tak dipedulikan. Kerana bila tuan-tuan nak tidur terkenangkan apa yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala sedang mentajalikan nur, nak tarik hati tuan-tuan kembali balik kepada Allah. Jangan lepaskan peluang ni. Bila kau tak kadang kau menangis kerana takutkan azab, lalu kau tidur, nang botinang tui botui le jawab dia. Faham bang? Ya kak ya. Jaga baik-baik. Baik, maka ambil lagi. Orang tanya apakah yang melajakkan lagi untuk pergi kepada bertaubat kepada Allah? Jawapan dia sudah bagi 2-3 alasan yang lepas. Kalau dalam Syairul Sadiqin Syekh Abdul Samad Abu Limbani dinyatakan macam mana? Salah satu daripadanya, kenapa engkau di antara perlu pada bertaubat? Yang pertama, engkau kehilangan cita rasa ketuhanan. Engkau tak merasa nyegah dalam jiwa engkau. 60 tahun Tuhan kasih engkau makan, kau tak rasa rindu dekat Allah. Berbagai nikmat Allah tonyorkan kepada engkau, engkau tak rasa rindu kepada Allah. Sebut nama Allah tak gementar jiwa engkau. Bila kenangkan kalam Allah tak bergegar bagi jiwa engkau. Menandakan lebay sekadar songkok di kepala, janggut di bawah dagu, jubah di seluruh badan. Pada hakikatnya hati mereka mati, tidak ada apa-apa hubungan dengan Allah. Hatta daripada disebut nama Tuhan pencipta alam tidak bergegar, tidak merasa takut dan gerun dia terhadap azamah keagungan Allah Ta'ala. Faham bang? Nak tahu cerita dulu hati ni. Kenapa sebut nama Allah dia tak minat? Kenapa sebut nama Allah dia tak minat? Kenapa sebut nama Era Pazirah berdiri bulu roma kau? Kenapa sebut nama Rasulullah kau rasa tak minat? Kenapa sebut nama-nama artis tiba-tiba nyelang mata kau? Istilah asalnya perkara hati itu milik Allah. Sepatutnya dia tak boleh dengar akan nama Allah kerana dia akan merasa takut, dia akan merasa gentar. Tetapi apabila manusia dah melakukan dosa, bila hati dah dikambus dengan berbagai-bagai najis dunia, dengan najis cinta pada dunia, cinta anak bini, cinta harta, pangkat, darjat dan kemasyhuran, apabila hati telah ditimbus dia hal keadaan dengan maksiat dan juga berbagai-bagai angan-angan, maka hal keadaan ibadat dipukulkan di hadapan Kaabah sekalipun tak dapat menerbitkan cahaya asal yang ada pada roh untuk meletakkan cita rasa keagungan dan kemegahan bertuhankan kepada Allah. Dah tertutup, dah tertimbus kais, jangan tak kais. Carikan di antara yang tutupan itu tadi dengan cairan air mata yang menyesal. Hal keadaan rasa menyesal, hadirkan bahawa setiap daripada maksiat pasti perjanjian hujung dia adalah azab. Maka dengan sebab itu bila takutkan azab kepada Allah, azab Allah, lalu berpaut dan bergantunglah kepada Tuhan.
Minta sebelum mati ni dalam keadaan dosa semua ditutup. Minta semua aib ditutup. Minta semua kes ditutup. Minta wahasibna hisaban yasira. Ya Allah, permudahkan doa yang diajar oleh Datuk Syekh Muhammad Murtada. Allahumma arhamna fil qubur. Ya Allah, kasihankanlah kami ketika dalam kubur. Warhamna fin nusyur. Kasihankanlah kami ketika berhimpun di yaumil masyar. Warhamna inda sirat. Kasihankanlah kami ketika meniti siang siratal mustaqim. Wahasibna hisaban yasira. Ya Allah, Engkau tolonglah mudahkan hisab aku ya Allah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah ya Allah. Minta tolong biar Allah hisab kita dengan anugerah dia. Biar Allah hisab kita dengan rahmat dia. Andainya Allah hisab manusia dengan keadilannya, wallahu alam. Tahu apa banyak orang yang lepas. Faham bang? Betul dia kata kisah Isra Mi'raj, 1000 umat Nabi Adam, 1000 anak cucu Nabi Adam, seorang saja yang akan lepas. Yang lain kantoi. Tengok, tak payah ukur jauh-jauh. Agak-agak dalam kawasan Batu Putih yang datang semua ke ni? Tak datang semua. Kalau ada dalam satu kampung tu 500 orang, mungkin 250 yang sembahyang. 250 yang sembahyang ni pula ada yang sembahyang di rumah, tak ada yang datang di masjid. Mungkin saya kata ada 200 sembahyang di masjid. Yang 200 sembahyang di masjid, adakah dia melangkah masuk dalam takbir ihram dengan penuh keyakinan, dengan sifat mengenal dia akan Allah Tuhan yang disembah pada ketika itu, ataupun dia menyembah Allah sekadar zan dan mengikut-ngikut pada tabiat-tabiat orang tua-tua yang terdahulu? Banyak bang, sangkut. Bang, apa kata tak pening? Pening bang. Banyak kerja atas dunia ni. Maka orang tanya, macam mana, adakah saya masih berdosa ataupun tidak? Allahu Akbar. Kalau ngikut, ini pahaman jemaah tabligh. Saya pinjam kata perkataan jemaah tabligh punya perkataan. Saya pinjam. Orang tabligh diajar peringkat awal, orang yang belajar supaya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Masukkan kebesaran Allah di dalam jiwa kamu, keluarkan kebesaran dunia daripada hati kamu. Ini jemaah tabligh, cara diambil kepahaman bentuk macam ni. Faham? Jemaah tabligh. Aku pernah ikut tabligh ni. Orang tua-tua yang tak ada kerja ni, daripada kau melangok kedai kopi, baik kopi keluar 40 hari. Yang tua-tua ni lah. Daripada kau melangok duk minum kedai kopi, pergi balik lapor diri, pergi ikut tabligh tu 3 hari 4 hari, tinggalkan bini kat rumah sekali-sekala, balik bau cun, rindu melekat baik. Ni hari-hari kau duduk rumah, apa tak muak tengok bini? Cuba kau keluar tabligh 40 hari. Dia balik bini dah umur 70 tahun, sekali toleh macam merah pazira sekali tengok. Bini dah 80 tahun, sekali-sekali tengok sekali-sekali tengok ya, aku ingatkan nama artis lagi. Faham bang? Isbah dia begitu. Duduklah, kalau kat rumah keadaan mana kita boleh bertaubat? Ada kekuatan? Tak ada. Maka orang tua tukarkan rumah jadikan masjid, masjid jadikan rumah. Rumah kejap-kejap kau balik, kejap-kejap kau duduk, kejap-kejap kau balik, kejap-kejap kau duduk. Masjid kau datang jangan sekejap kau balik, kau datang jangan sekejap kau balik. Orang pencen apa masalah lagi? Pagi dalam keadaan habiskan sedikit wirid dan tumpuan amal untuk kubur kita, kain kapan kita, kemudian time waktu makan balik makan sekejap, urus sekejap. Bila tak ada kata ada urusan dengan antara keluarga, urusan sekejap, kemudian patah balik ke masjid, imarahkan balik masjid. Cuba jadikan masjid Batu Putih ni macam masjid Madinah, tak putus seorang sentiasa kunjung dan beribadat di dalam dia. Cuba buat, kita mampu buat. Tapi bila orang pencen tak nak lapor diri dekat masjid, kau nak harapkan mak rap, nak harapkan mak rappers, engkau nak harapkan mak motor, takkan kau jumpa tu dia. Faham? Kalau nisbah, kalau mak rap, mak rappers, mak rempet cakap satu perkataan pun kau tak boleh jawab. Kalau mak rempet ganji tasawuf lah. Macam mana budak-budak muda nak naik masjid pakcik? Orang tua-tua yang dah dekat tu pun tak minat, takkan budak-budak muda? Itu jawapan dia. Pasal masalah cerita kita ni bang, jangan abang tengok kita hidup ni biasa bang. Rupa pada kita, keliling kita ni musuh bang. Yang pertama syaitan yang membisikkan tentang nikmat dunia. Yang kedua dunia yang melemah lembut, yang melambai kita tentang keindahan dan kenikmatan dunia. Yang ketiga anak dan isteri mempengaruhi dalam kehidupan membahagia, sehingga bapa yang tua terlupa dalam persiapan untuk menghadapi barzah.
Kemudian di antara lepas daripada nafsu pula, meletakkan kegairahan dalam saat dan makin tua, nak cari sesuatu di antara hal keadaan satu santapan untuk nafsu, sama ada nak gila kuasa, nak gila jadi ketua, nak minta pujian orang, supaya hal keadaan nak minta kemasyhuran, nak minta keadaan kemegahan dan sebagainya. Jangan kata kita duduk diam biasa je. Tak, ada 7 musuh melambai ini. Antara orang yang dah kena lambaian syaitan, lambaian dunia, lambaian manusia pada hari ini, antara Zuhur dan Asar, apa yang dibuat? Orang tua dah 60 tahun tak rasa takut tentang hampirnya kubur. Bahkan dia boleh buang masa antara Zuhur dan Asar. Asar hingga kepada Maghrib. Orang tua dia tahu tak lama lagi dia bakal dituai oleh malaikat Israel. Namun tak boleh nak gerakkan lidah dia untuk zikrullah. Tak boleh nak gerakkan hati dia untuk duduk di bawah pandangan Allah. Tak boleh mengatakan cita rasa hatinya dalam keadaan bagaimana nak letakkan menghampirkan diri kepada Allah. Awak tak ada. Sayang, sebab tu kembali balik pada tauhid. Tauhid kena kembali balik. Kalau tak kembali pada tauhid, dia akan jadi berat. Maknanya kena berat, jadi berat, cukup main berat. Bila tauhid tak ada. Tauhid ni abang-abang, pakcik-pakcik, jangan diterlepaskan walau satu saat. Satu saat kita terlepas urusan tauhid daripada Allah, 1001 cengkaman hal keadaan yang akan mengacau dalam keadaan mengacau akal dan hati kita. Cuba dia terlupa yang Tuhan sedang menilik dia. Orang tua boleh tidur dengan nyenyak. Bila orang tua terlupa di antara Allah sedang menilik dia akan melakukan ibadat yang penuh dengan angan-angan. Bila kita dah tua terlupa Allah sedang tilik, kadang-kadang kita duduk rumah pergi kebun pakai seluar pendek. Bila terlupa yang Allah sedang menilik, kadang-kadang kita dah tua-tua, azan pun kita tak apikkan, sembahyang berjemaah pun kita tak apikkan. Bila tua dalam keadaan peringkat dan penghujung daripada usia kita, yang pertama bala yang akan datang Isra Faisyajras kepada kita, ditambahkan bahagia dalam kehidupan, ditambahkan kebahagiaan dengan anak dan cucu, ditambahkan dengan berbagai-bagai nikmat, tetapi ditariknya kekuatan ibadat, ditariknya kekuatan mengingati Allah. Pertanda orang tua di dalam proses bala daripada Allah. Faham bang? Yang kata bala-bala ni bukan bala macam tu, tak bala. Makin tua makin malas ibadat. Kita lah semayang satu hari 17 rakaat, isyak rokok John 20 batang, banyak rokok daripada rakaat lagi. Itu contoh lah bang. Dia jadi macam tu. Apa lagi antara kita ni hal keadaan hati kita yang sedang tak dapat perhatian daripada Allah. Bila dengar orang mati, hati kita tak takut pada Tuhan. Bila pergi tengok mayat yang terkejung, kita tak ada rasa takut dengan Tuhan. Bagi ziarah engkau sampai kubur, kita tak ada rasa takut dengan Tuhan. Tengok mayat diselit dalam liang lahat, kita tak takut pada Allah. Tengok mayat kena timbus, kemudian dipijak-pijak akan tanah, dimampatkan akan tanah, kita tak merasa geron dalam pertemuan dengan Allah. Lebay dan juga seluruh pakaian yang menunjukkan keislaman dan menunjukkan satu badan dakwah, pada hakikatnya hatinya belum lagi terkesan dalam hubungan dengan Allah. Banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ataupun astaghfirullah, 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 aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kalau rasa tak sedap dalam keadaan duduk, lepas subuh tu berdiri, angkat tangan, rasakan di bawah pandangan Tuhan. Angkat tangan, rasakan seolah berhimpun di yaumil mahsyar. Angkat tangan, seolah-olah berada dalam lingkungan barzakh. Seolah-olah pada ketika itu dah terlepas daripada pertolongan manusia. Agak-agak kalau manusia bayangkan bagaimana dia berdiri yaumil mahsyar, bagaimana dia berpaul, ya Allah ampunkan aku, ya Allah kasihankan aku, ya Allah bantulah aku. Sebab itu kaedah orang tua beramal, dia duduk di atas kampung pasir putih, kampung pasir kampung dia duduk dekat kampung dia ni, dia duduk dekat kawasan dalam rumah dia. Otak dia, syarat dia mesti teroka sesuatu alam yang lepas daripada kematian. Yang ini syarat melaporkan diri daripada amalan zahir kepada amalan batin. Orang tua, dia tak akan khusyuk melakukan ibadat bila dia terlupa kain kapan, terlupa yaumil mahsyar, terlupa titian sirat, terlupa terima buku amalan, dan terlupa pada keadaan neraka. Cuba hadirkan
Dalam kubur kita akan hidup sendirian. Pada ketika takut hempitan daripada kubur, orang yang tak semayang pasti sujaul aqra, yang berulau yang menunggu di dalam kubur. Hal keadaan berbagai-bagai azab yang disediakan dalam kubur. Kalau dia tidur, sebelum dia tidur, dia bayangkan bahawa hal keadaan besok dia dikapankan, besok dia ditanamkan. Bila dia membayangkan bagaimana dia duduk dalam kubur, lalu ketika dia terkenang, dia rasa takut, lalu dia menangis, dia pun melaung tengah malam. Sehingga dengan keadaan suasana bayangan dalam kubur tak dilepaskan daripada ingatan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sendirian di dalam kubur. Engkaulah yang pengamannya, ya Allah. Ya Allah, aku berada dalam kegelapan, ya Allah. Engkaulah zat yang memberikan aku cahaya. Ya Allah, aku di antara orang yang akan bersendirian dalam kubur, ya Allah. Maka bantulah aku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tiada siapa yang dapat membantu aku pada ketika itumu, ya ketika itu, ya Allah, melainkan kau, ya Allah. Syarat nak dapat cita rasa macam ini, apa syarat dia? Duduk dalam masjid, kepala otak duk bayang cerita lepas kematian, yakni alam barzah. Syarat nak mengapai kerohanian berserta dalam setiap ibadat. Kalau tak ada sekarang Allah tak adil lah bang. Sekadar baca doa, sekadar dia baca doa, padahal Allah dah tahu apa yang dia nak tu. Allah dah tahu. Allah bagikan hadiah berdoa. Doa ni hadiah daripada Allah. Allah bagikan kepada dia. Kenapa Allah letakkan di antara doa dihadiahkan kepada umat ini? Hal keadaan, adakah di antara Allah nak tahu apa yang diperlukan oleh umat? Allah tak tahu ke anak engkau ambil PT 3 PMR SPM? Allah Ta'ala tak tahu ke anak engkau ambil STPM ambil STAM? Kau tak tahu ke Allah Ta'ala tak tahu ke yang anak engkau dalam ijazah? Hal keadaan, kenapa engkau berdoa itu? Barang yang berlaku kepada anak engkau itu di bawah tadbir Allah. Yang cuma Allah hadiahkan doa ini ketika, hei Bani Adam, kamu angkat tangan itu, apa perasaan dan juga tawaduk, rendah diri hati kamu merasa hina dan fakir, yang katakan tidak ada yang berhak, yang layak, tidak ada yang mampu dalam keadaan membantu kita melainkan Allah Ta'ala. Sifat berharap ini merupakan kelajuan doa menjadi mustajab setiap kali berdoa. Abang, kau nak susun doa macam imam-imam muda, oh hancur. Allahumma rahamna fil kubur. Itu ustaz muda-muda, hafiz-hafiz, dia tengah main lagu dia, pedulikan dia. Itu zaman dia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Biarkan itu geng muda-muda, dia tengah rancak dengan suara dia, pedulikan. Tapi hakikat doa, jangan cerita apa yang kau cakap itu yang Tuhan tunggu, apa yang kau minta itu yang Tuhan tunggu. Seluruh keperluan kau dah maklum dalam ilmu Allah. Allah hadiahkan kau doa supaya sifat angkuh kau tak ada dalam hati kau. Angkat tangan menunjukkan sebagai orang yang meminta dan menghina akan diri. Kemudian walaupun apa yang kau minta, tetapi yang Tuhan tengok di situ, kadar mana kau paut pada Tuhan, kadar mana kau rasa perlukan kepada Allah, kadar mana yang kau rasakan. Hal keadaan tidak ada, dapat kita rasa tidak ada yang dah keadaan yang boleh menolong melainkan mutlak daripada Allah. Itu cerita dia pun. Angkat tangan ni kan nampak hina. Cuba sekarang balik masjid, sekarang seorang duduk kat pintu. Betul orang lalu minta, mbak aku RM2 lah, mbak aku RM2 lah, mbak aku RM2 lah. Kalau dia tak cakap mbak aku RM2 pun, dia duduk bersila dekat pintu masjid, dia tak ada tangan dia macam itu, dan nampak sifat hina. Apa sombong bodoh manusia. Allah dah tunjukkan watak demikian supaya dengan watak itu kau merasakan tawaduk dan rendah diri kepada Allah. Namun masih lagi kau menadah, tapi sifat angkuh dan ego masih tak keluar daripada hati manusia. Nak didik macam mana lagi bang? Nak tergenak macam mana lagi bang? Allah punya tarbiyah itu dah cukup lengkap. Allah nyatakan berdiri dah dalam semayang merasakan takut. Rokoklah pada ketika itu dengan merasakan tazalul hina. Sujudlah pada ketika itu dengan merasakan tawaduk, yakni rendah diri. 3 perkara ni kalau dapat dalam hakikat semayang, takkan ada orang sombong atas dunia. Takkan ada orang gila kuasa dalam kampung. Takkan ada orang gila kuasa mencari kemasyhuran dalam masyarakat. Faham? Tengah lagi tak faham bahasa. Sampai jadi cerita katun, tak pernah pergi masjid pun nak pegang ejeki masjid, tak ke katun.
Cuba letakkan undang-undang. Siapa jadi AJK masjid, syarat dia semua orang gerti sembahyang mayat. Yang mohon 20, yang tarik diri 18, tinggal 2. Tinggal 2. Itu contoh lah, Pak. Pasal berdiri dengan khauf. Allahu Akbar. Rasakan aku yang keadaan kotor nak berhadap dengan kesucian Allah. Allahu Akbar. Aku yang hina dalam keadaan Allahu Akbar. Aku yang hina nak berhadap dengan kotor ini, nak berhadap kesucian Allah. Tunduklah rasa malu. Allahu Akbar. Aku yang hal keadaan sehal keadaan makhluk yang begitu hina nak berhadap dengan keagungan Allah. Tunduklah dengan rasa takut. Barang siapa yang semayang tidak mengajukan dua perasaan ini di awal semayangnya, yang pertama tidak merasa malu dengan sebab kehormatan Allah, yang kedua tidak merasa takut dengan keagungan Allah, itu semayang drop, jatuh, tak pakai. Ini memang kaul ulama Sufi, memang kebanyakan ulama Sufi kata begitu. Dua daripada hamparan ini diharapkan 4 kunjungan daripada Tuhan. Kunjungan yang pertama, bagaimana Allah benamkan dalam cerita rasa dia, cerita rasa tajalli bagi jalal keagungan Tuhan. Lepas itu Tuhan mentajalikan bagi jamal kecantikan Tuhan. Tuhan mentajalikan sifat qahar keperkasaan Tuhan. Akhirnya penutup Allah akan tajalikan bagi sifat kamal. Bagaimana dalam keadaan kau beribadat 3 rakaat seperti orang awam, tetapi orang lain tak dapat merasa keagungan, engkau dapat merasa keagungan. Orang lain tak dapat memandang kecantikan, engkau dapat memandang kecantikan. Orang lain tak dapat rasa takut ke keperkasaan Allah, kita dapat rasa takut pada ketika. Orang lain tak dapat ketenangan dengan kesempurnaan Allah, kita walaupun sama 3 rakaat kita dapat tu semua. 3-4 perkara ni tuan-tuan. Syarat dia, pergadaikan dulu sifat malu berhadap dengan kehormatan Allah. Yang kedua, sifat takut berhadap dengan keagungan Allah. Belajar macam mana cara nak takut Tuhan, belajar macam mana nak malu dengan Allah Ta'ala. Kau nak jadi muka tak tahu malu, makan rezeki Tuhan, tudung kau tak nak pakai, wah hajau punya manusia. Rezeki Tuhan kau telan, hukum Tuhan kau tak nak. Rezeki Tuhan kau telan. Jangan lembaga kau jangan buat muka COVID kau, relax je. Rezeki Tuhan kau makan, tapi rambut kau pegangkan. Rezeki Tuhan kau telan, tudung Tuhan perintah pakai kau tak ada. Kau ni siapa yang nak melawan ke Tuhan? Kau tak sedar ke rezeki itu datang daripada Allah? Tak malu kan kau, hei orang perempuan? Kau telan rezeki Allah, kau lawan balik hukum Tuhan. Ini cara mengajar hukum. Bukan nak cerita makcik tutup aurat tu wajib kecuali muka dan tapak tangan. Aku kasih kau tapak tangan daripada dulu kau ustaz, tak ada cerita lain lagi tau. Ustaz-ustaz ni mau dikasih belakang tangan ni. Aurat perempuan antara muka dan tapak tangan. Kemudian orang bodoh pun tanya dia, ustaz macam mana kalau saya semayang ustaz? Itu semua soalan katun keluar lah. Dia ingat di soal tu menunjukkan dia ni orang yang prihatin, padahal menunjukkan kebodohan dan kebangangan dia tu. Aku pernah mengajar lah, buka kelas petang ni orang perempuan. Soalan dia tu pelik-pelik. Umur dah 40 tahun, 50 tahun. Bukan kata head lagi, tak lama lagi nak menopause. Ustaz, kalau laki saya makan tongkat Ali Ustaz, malam tadi World Wrestling Federation 2 round Ustaz, adakah saya perlu mandi junub 2 kali? Kau dah bercucu Samdol, cerita mandi junub jadi soalan lagi ke dalam fiqah. Engkau ingat kau soal depan orang ramai itu glamour lah kau, tapi menzahirkan kebangangannya. Itu soalan yang keluar. Jangan marah dia, jangan marah, itu hukum. Bila dah mengatakan fiqah dah pelanggan 40 tahun tak selesai lagi, macam mana dia nak heret, nak pasang tauhid dan tasawuf dalam setiap ibadat kepada Allah? Nak pasang 3-3. Angkat takbir ni hukum dia sunat. Melafazkan perkataan itu adalah wajib. Allahu Akbar, yang itu kata fiqah. Sebelum melamarkan di antara melafaz kata fiqah, rangkumkan dulu alif lam lam ha huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kembali cangkukkan dulu i'tiqad itu, kemudian pasang pada ilmu tasawuf bahawa di antara lepaskan bagi kekuatan dan haula dan quwah, ibadat ini pilihan daripada Allah. Pasang balik tunjuk antara kita dengan Tuhan bahawa setiap ibadat yang kita lakukan Allah menilik pada hati kita, Allah mengetahui bisikan dan cita-cita kita. Habis, rangkumkan ini, sempurna ibadat kepada Allah.
Kenapa saya semayang saya boleh bengangan ustaz? Pasal kau terlupa yang kau sedang semayang, Allah Tuhan yang kau sembah sedang memengertikan kau. Faham bang? Kena faham betul-betul makcik. Telan lah. Cakap ni mempait. Saya cerita tasawuf tak ada nak payung-payung, nak cerita-cerita. Tak ada. Ini hukum cerita bagaimana sebelum mati ni hati nak lapor balik dekat Tuhan. Jangan disamsir sangat atas dunia ni. Baik orang pangkat, baik tak ada pangkat. Baik dalam kampung, baik celah kampung. Jangan lepas bahawa ada pertemuan dengan Tuhan. Itu peringatan. Takut kau lupa pertemuan dengan Allah, jangan kau terlupa apa yang kau buat itu akan dihisap oleh Allah. Kau akhirnya dalam keadaan bermaharajalela dalam masyarakat, bermaharajalela di atas muka bumi Allah. Maka minta dulu, ya Allah aku nak bertaubat ya Allah, tapi belum lagi minat. Apakah yang menghijabkan aku daripada taubat ya Allah? Bila kata taubat itu terhijab daripada hati manusia, menandakan hati itu memang terlalu kebabal hal keadaan daripada dosa. Yang kedua, ada lagi denyutan dalam hati itu, cita-cita untuk kembali kepada Allah. Belum lagi jazam, belum lagi hal keadaan ada denyutan dalam hati dia itu tadi. Cita-cita nak meninggalkan maksiat 100%, nak meninggalkan yang lara 100%, dan memang betul dah tua-tua ni nak mengabdikan diri kepada Allah. Nenek dah umur 50 tahun, duk sibuk hari ni tempah kuih, hari jadi cucu. Tahun depan keluar lagi cucu. Orang muda kahwin ni bukan boleh berehat. Tahun depan dah nak sambut 2 pula hari ulang tahun cucu. Anak yang lain pula kahwin, keluar lagi cucu. Penyudah nenek ni kerah layan ke cucu je. Nak reka sambut hari jadi cucu, nak sambut hari jadi ulang tahun perkahwinan, nak sambut hari ibu, nak sambut hari bapa, satu lagi hari yang baru keluar ni hari kepala bapa. Nak sambut tu je dah. Duk layan. Saya tak kata haram, tapi tengoklah IC tu. Yang dah tua-tua ni sambut hari jadi tu, IC tu besarkan. Pergi photostat kalau boleh besarkan sampai besar pelirut, letakkan kat dinding. Bila tengok dekat dinding, aku lahir tahun 60, umur aku sekarang berapa? Aku lahir tahun 70, umur aku berapa? Faham betul-betul peringatan ini. Pukul 12.30 malam ini umur kita dah bertambah 1 hari. Perjalanan ke dunia, perjalanan pergi ke akhirat semakin hampir. Tepat pukul 12, perjalanan meninggalkan dunia semakin jauh. Faham? Hari-hari tengok jam, pukul 12 umur kita bertambah 1 hari. Faham? Ya. Kadang-kadang dah tua pakai baju seksi-seksi, ketat-ketat, dia pusing depan laki dia. Cantik tak bang? Oh, cantik tak bang? Cantik. Yang lelaki bodoh ni, ya, oh, cantik kau pakai baju ni. Cantik kau pakai baju ni. Cantik kau baju. 60 tahun masih cerita baju lagi ke? Bang, Azal, dah masuk. Dah. Bagus, kadang-kadang hati aku tengah marah dengar bang kan lepas ni kan sabung sejuk balik. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, ingat tu, bila tiba pukul 12 hal keadaan menandakan tambah umur pada satu hari. Hari itu besok hari Jumaat masuk pula di antara raya haji, menandakan umur dah tambah lagi dalam keadaan setahun. Hal keadaan tambahnya umur dalam keadaan setahun, dia bagi dua makna. Pertama, mendekatkan lagi perjalanan ke barzah. Yang kedua, jauh lagi kita, setelah jauh kita meninggalkan kepada dunia. Ambil yang lebih singkat lagi, nafas yang kau tarik mendekatkan kubur, nafas yang kau hembus menjauhkan daripada dunia. Kau nak tak nak, dia tetap dalam keadaan berlaku, masa belum sampai. Maka ambil di antara itu. Kalau seandainya saya katakan buka balik, kalau andainya tuan-tuan dah merasakan keyakinan apa yang betul pada hari ini, pegang. Ada satu di antara istidraj, satu perangkap yang Tuhan datangkan kepada orang awam. Apa dia? Ditambahkan akan nikmat dan kebahagiaan, ditambahkan nikmat dan kebahagiaan dalam keluarga dia, tetapi jauh daripada ibadat. Jaga nikmat ini satu tipu daya, nikmat ini satu tipu helah daripada Allah Ta'ala. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia sangka dia dah selesa dengan Tuhan, lalu Tuhan tambahkan akan nikmat, lalu mereka meninggalkan ibadat. Allah tambahkan akan nikmat, jauh sembahyang berjemaah di masjid. Allah tambahkan akan nikmat, anak-anak makin lama makin durhaka, makin jauh daripada ibadat. Allah tambahkan akan nikmat, isteri makin lama makin gilakan kepada dunia. Orang yang macam ini pada hakikatnya Allah tambahkan akan nikmat ke dalam hati dan keluarga dia. Tujuan nak matlamatnya Allah nak jauhkan keluarga ini daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jaga ni perangkap. Yang ini nama istidraj. Ya bang ya, kalau orang yang lebih teruk lagi istidraj ni, dia maksiat masih buat, tapi nikmat dia tak pernah putus. Besok dia buat lagi maksiat, Tuhan tambahkan lagi nikmat. Besok dia buat lagi maksiat, Tuhan tambahkan lagi nikmat. Kenapa Tuhan buat demikian? Supaya hati dia bertimbun dia dengan mengingatkan akan nikmat, kerana Allah tak mahu lagi berhadapkan kepada orang-orang yang bentuk demikian, kata Allah. Allah halau hati dia daripada berhadap kepada Allah. Nikmat cara Tuhan halau hati manusia daripada berhadap kepada Allah. Termasuk daripada kita, kalau tinggal pada ibadat, tiba-tiba rezeki bertambah, awas, jaga. Yang ni banyak orang kena, bukan seorang dua yang kena. Maka itu pilihan daripada Allah. Sekiranya Allah berkehendak akan ambilnya untuk dapat petunjuk. Ada orang yang hal keadaan tubuh badannya dalam keadaan dah binasa, ada yang dah kena lumpuh, ada yang kaki patah, ada yang kaki potong, badan kaki dah masuk dalam kubur sekerat, tapi tubuh yang tinggal masih belum lagi bertaubat dan kembali kepada Allah. Ada orang pula dalam tubuhnya dalam keadaan sihat, tapi Allah pilih dia dalam keadaan ibadat. Nisbah hidayat itu Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Walakinna Allah, akan tetapi ya Muhammad, ya Allah, yahdi man yasha, Allah sajalah yang beri hidayat kepada siapa yang dia kehendaki. Duduk dekat dengan kepala Abu Talib, bersalahan dengan bersebelahan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal pada ketika itu. Lalu berkatalah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, kul ya ammi la ilaha illallah, kul ya ammi, katakanlah ya ammi, asyhadu an tiada Tuhan melainkan Allah. Saat pada ketika Abu Talib melihat itu, Abu Jahal pun kata, ya Abu Talib, adakah kamu dalam keadaan dah bertahun-tahun di atas Lata dan Uzza? Adakah saat-saat last minute dalam keadaan kau nak berpaling daripada agama ini? Rasulullah cuba lagi supaya bapa dia, mak saudara kesayangan dia, wafat dalam mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Turun ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, kau tak boleh bagi hidayat kepada siapa yang kau nak kehendaki, walakin Allah yahdi man yasha. Dia bagi petunjuk siapa yang nak kehendaki. Ada orang anak dia kecil dah mati, tak payah masuk ke randa, dia kendongnya dengan tangan, dia hantarnya ke masjid, kemudian dia hantarnya dalam liang lahat, dia bukakan muka anak dia turunkan anak dia ke dalam kubur. Hidayat masih belum turun lagi kepada bapa, masih lagi tak sembahyang, masih lagi tak pergi masjid, masih lagi tak pergi belajar. Sebab itu untung kalau siapa yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan ibadat, untung siapa yang dipilih untuk mengerjakan amal soleh, untung hati siapa yang dapat jentikan cahaya Allah, yang hal keadaan sebelum mati dia tak akan fikir apa yang lain-lain, melainkan tazkiyatun nafsi. Dia akan membersihkan jiwa dia biar menjadi tenang dan asal, supaya kolam hatinya menjadi jernih, layak menerima tajalli bagi zilal bayangan ketuhanan. Yang ini yang sepatutnya persiapan untuk orang 40 tahun ke atas. Maka dengan
dengan sebab itu, hal keadaan ada orang, ni ayat yang bawah ni, ada orang tadi saya katakan yang tubuh badan dia dah teruk, hal keadaan tiba-tiba masih lagi tak dapat hidayat. Ada orang masih begitu, ada orang yang tubuh badan dia hal keadaan sihat tapi dia boleh dapat hidayat. Ada orang di antara isterinya dapat hidayat, suaminya tak dapat hidayat. Isterinya semayang, suaminya sentiasa haid 24 jam. Hal keadaan sepanjang tahun suami dia haid suami dia kering setahun 2 kali, raya haji, raya puasa. Raya haji, raya puasa. Dan lepas dengar khutbah, hit laki dia keluar balik, tak semayang lagi sepanjang tahun. Ada kalanya dia marahkan bini dia, di hal keadaan dia marahnya bini dia, tarik rentap telekong bini dia. Aku kerja kebun penat-penat, ada juga hasil. Yang kau semayang tonggak-tonggak ni, apa kau dapat? Dia rentap isteri dia ketika semayang, tuan-tuan. Ini berlaku. Ya bang, kadang-kadang dah tua dah bang, hidayat bila tak dapat, babas dia. Budak kecil peringkat umur belasan tahun pun boleh menangis ketika berdoa. Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala, satu ketika ni dia pergi ke kubur malam. Dia pergi dekat kubur, tiba-tiba dekat kubur tu dia dengar suara tangisan. Lalu dia pun mengikut suara tangisan tu, dia dekat-dekat. Lalu dia tengok suara tangisan tu tengah merintih. Hal keadaan bagai bercerita dengan Tuhan. Ya Allah, satu ketikanya Engkau akan simpan aku dalam bilik tahanan reman ini, ya Allah. Engkau akan soal siasat aku dalam kubur ini, ya Allah. Kubur ini merupakan tahanan reman Kau, ya Allah. Tiada siapa yang boleh membantu, ya Allah. Menangis di antara hal keadaan orang yang berdoa ini. Lalu mendekati Abu Bakar Al-Waraq pada ketika itu. Dilihatnya rupanya anak dia yang masih lagi muda sedang menangis di atas kubur. Apabila di antara kemuncak anak dia menangis atas kubur, anak dia terlampau takut kepada Allah, menangis terpekik atas kubur. Akhirnya anak dia meninggal dunia di atas kubur pada ketika itu. Memangkulah Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala, kata sallallahu rahu. Lalu dia berkata, hei anakku, berpuluh tahun aku pergi kubur, namun aku masih belum lagi dapat kekuatan seperti mana yang Allah kurniakan kepada kekuatan. Allah bagi hidayat kepada siapa yang dikehendaki. Faham bang? Kalau tempat saya lah, tempat saya ni, satu orang asli saya kata anak dara dia masuk Islam. Anak dara dia umur dekat 20 tahun masuk Islam. Satu ketikanya bapak dia masih lagi kafir. Satu ketikanya bapak dia bawa dia pergi ke Pekan Tampin. Balik daripada Pekan Tampin accident. Masa saat accident bapak dia nazar. Bapak dia minta ajarkan dia mengucap 2 kalimah syahadat pada ketika itu. Berpuluh tahun dia duduk dalam kesesatan. Bila penghujung Tuhan nak bagi hidayat, saat 10 minit 20 minit saat nak mati pada ketika itu, anak dia mentalkinkan, mensyahadatkan bapak dia pada ketika itu. Faham tak? Yang ini Rasulullah kata antara keuntungan. Ada orang yang lahir dalam keadaan Islam, dia mati dalam Islam. Ada orang lahir dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang lahir dalam Islam tapi mati dalam kafir. Ada orang yang lahir dalam kafir, penghujung last minute dia mati dalam Islam. Abang ya? Cuba iktikad kan, dia berkait lagi besar bang panjang. Bila kata berkait hujung dia mati dalam keadaan kafir, berkait dengan masalah rukun iman. Dah percaya betul kepada Allah, percaya betul kepada Quran, percaya betul kepada kitab, percaya kita Quran, percaya betul kepada malaikat, percaya betul tak kepada Rasul, percaya tak pada hari kiamat, percaya tak pada qada dan qadar. Faham bang? Percaya yang bawa pada maqam yakin. Dia yakin tentang hari kiamat, namun masih leka lagi dalam keadaan menyiapkan akan amal. Dia leka tahunya ada kubur, namun dia tak masih lagi tidak membuat persiapan dia terhadap kubur. Dia percaya kepada sayang kepada Muhammad, tetapi dia tak pernah berselawat dan mengamalkan akan sunnah Nabi. Dia mengaku Allah itu Tuhan dia, namun dia masih lagi durhaka dan bermaksiat terhadap Allah. Ini semua tergelincir tuan-tuan. Faham? Rambut perang-perang orang tanya siapa Tuhan kau? Allah. Tak malu ke muka kau? Kau mengaku Allah sebagai Tuhan tapi kau bermaksiat dengan Tuhan kau. Sebab itu Islam dia tak minta cakap mulut dia minta dengan 3. Al-iqra' bil lisan, sebut dengan lidah. Wa tasdiqu bil qalbi, mahal keadaan benar kau dalam hati. 2 perkara ni orang boleh tipu-tipu lagi. Maka bukti dia wal amalu bil jawarih, hendaklah kamu beramal dengan anggota. 3 ni bukti besar. Saya orang Islam, ya, hati saya tetap mengatakan Islam itu betul. Tetapi hal keadaan pakaian melanggar di antara undang-undang Islam, yang ni tak pakai. Saya orang Islam, hati saya tetap mengatakan Allah, namun hal keadaan masih lagi tak semayang, tak pakai. Dia nak 3 straight jalan. Faham?
Pasal kau tanya orang kaki ekor pun, kau agama apa? Islam. Tanya orang minum arak pun, dalam mabuk, dalam sedak dia kata dia Islam. Tanya perempuan yang tak pakai tudung, kau agama apa? Agama Islam. Tanya perempuan yang tak pakai tudung, hal keadaan Tuhan kau siapa? Allah. Tanya orang yang perempuan yang tak pakai tudung, Nabi kau siapa? Rasulullah. Dia mengatakan mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi sebagai Rasulullah sebagai Nabi dia. Sedangkan hal keadaan dengan Tuhan dia derhaka kepada Allah, dengan Nabi dalam keadaan dia menjanggahi apa yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri. Rupa banyak kerja atas dunia ni bang. Bukan main boleh simpan janggut, pasang serban, pasang jubah, tudung labu, tudung Khadijah, tudung Humairah, tudung tak ada. Pasal Islam ni agama batin, yang nak pergi ke Tuhan ni batin. Yang zahir ni manusia boleh lakonkan, tapi ada kala orang yang semayang dah berpuluh-puluh tahun namun batin masih belum lagi menyerah dan akur tentang ketuhanan Allah. Ada orang yang dah semayang bertahun-tahun dalam keadaan menyembah Allah, namun akur tak masih hati dia, masih lagi tak terima apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang melawan lagi daripada hukum Allah. Oh letih bang. Dah bang. Dah isyak. Maka itu dia kata, ada kalanya isteri yang mendapat itu dan tiada suami dia. Bini rajin semayang, laki pula tak semayang. Ada pula lakinya rajin semayang, dapat hidayat. Bini pula tak semayang. Ini ada saka. Saka aduan dekat saya. Sampai dia marahkan kat bini dia, dia pernah dia hentak bini dia tu terak. Sokok main kuat. Namun dia nak semayang, tak nak ustaz. Itu nasib bahagian masing-masing. Dapat bahagian masing-masing. Ada lagi ada. Lakinya semayang, bini tak semayang. Ada pula bini tu pula dah hal keadaan cantik-cantik, tapi rupanya bodoh, jahil. Yang kes sampai nak bercerai dengan laki dia pasal apa? Dia cakap dia, oh ni dia mengadu kat saya. Apa punca kau nak minta cerai dengan laki kau? Tak ada ustaz, dia pergi kuliah agama hari-hari tak minta izin dengan saya. Mana ada hukum minta laki nak pergi kuliah minta izin ni? Cubalah jangan jadi, aku nak cakap lelaki bodoh je. Cubalah jangan terlampau kolot sangat. Kita tak ada ke, cuma bagi tahu je abang nak pergi kuliah, itu je. Bukan nak minta izin, dibagi tak bagi, hukum belajar selagi tak faham buat je pergi. Sayang, abang nak pergi kuliah. Boleh bang, sila bang. Siapa ustaz dia bang? Ustaz Aswallah. Ada ustaz lain tak bang? Ustaz tu kejap-kejap cerita kahwin dua. Abang carilah ustaz lain bang. Tak seronok ustaz tu asyik balik kahwin dua, balik-balik kahwin dua. Engkau kalau nak beramal, selagi engkau duduk jadi laki engkau satu daripada isteri kepada suami kau, takkan kau boleh beramalnya makcik-makcik oi. Kau tengah sedap beramal tengah malam, mak kau tengah sembahyang sunat, maka wajib menyebut. Kau tengah berzikir sedap, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Puji Tuhan yang Maha Penyantun. Tiba-tiba bini belaki pula menjawab, mak kau, berhenti kejap. Ya bang, ada sini. Tahlil pula, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mak kau, sakit tak hati? Hei. Cuba kau sign borang tu, dia pergi rumah bini muda, rehat 3 hari kau boleh khalwat dengan Tuhan. Kalau betul hati kau minat Tuhan lah. Kalau kau minat laki yang dah gepuk tu, pertahankan dia. Kalau rasa hal keadaan ada laki tu terhijab dengan amal, kejap-kejap manggil. Ya bang, picit kaki abang boleh tak? Picit 2 kali dia dah berlekong. Kita lapiklah dia semayang. Kejap lagi sambung pula zikir. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mak engkau lagi sebelah ni pula ke bas. Apa ni? Makcik pun pergilah, tapi dalam hati berzikirlah, bakor darah. Berzikir. Terganggu. Rabi'atul Adawiyah satu pagi itu diseluk bawah, di antara bawah kawah tikar semayang dia. Tiba-tiba dikira ada 400 dinar pada ketika itu. Suamiku, sesungguhnya di antara andainya hal keadaan aku tidak dapat melayan kau sepenuhnya, hal keadaan ambillah 400 dinar ini, engkau minanglah mana-mana wanita yang kau hendak, aku redha dengan keadaan segala-galanya. Hal keadaan kerana sesungguhnya hal keadaan aku dalam keadaan lebih suka dalam keadaan bertuhankan, hal keadaan berasyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang lain. Faham bang? Faham? Itu wali punya. Rabi'atul Adawiyah dia semayang tak banyak, satu malam 300 rakaat. Bini kau berapa? 320. Maknanya lebih lah bini kau. Rabi'atul Adawiyah semayang berapa? 300 rakaat.
Satu malam tuan dia mengintai dekat bilik store dia tidur. Tiba-tiba tuan dia terperanjat. Tengok cahaya turun daripada langit. Cahaya daripada store naik ke atas. Cahaya daripada langit turun. Bertukar-tukar cahaya dia dengan cahaya pada ketika itu. Lalu malu tuan dia pada ketika itu. Dia pun mengintai, dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, demi cintamu kepadaku, ya Allah, begini. Besok tu dia teguh pada tuan dia. Tuan dia tegur dia. Hei Rabi'ah, aku dengar engkau berdoa pada malam ni. Ya Allah, demi cintamu kepadaku, maka sesungguhnya sebenarnya terbalik, wahai Rabi'atul Adawiyah. Kita kena bercakap, wahai Tuhanku, demi cinta aku kepadamu. Oh, dia kata tersilap tuan. Bahawa seluruh amal ini tidak akan tercipta, melainkan terjadi cinta daripada Allah untuk mengajak siapa yang dikasih. Bukan hal keadaan nyata manusia dengan kasihnya pada mulut kepada Allah, sedangkan hati dia hal keadaan tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini Rabi'atul Adawiyah. Orangnya hari ketika dalam keadaan kesusahan, musim yang dah terlampau susah, duit tak ada pada ketika itu, bapa dia pun tak ada duit pada ketika itu. Tak tahulah zaman tu Covid tak Covid ke, tak boleh keluar rumah, tak ada makanan. Tiba-tiba dalam keadaan bapa dia pada ketika itu malam tu bermimpi, besok pagi kau pergi minta dengan sultan duit 400 dinar. Cakapkan kepada dia, dia mimpilah. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Dia bagi tahu kepada bapa Rabi'atul Adawiyah, besok pagi kau pergi jumpa di antara sultan, bagi tahu dia kepada sultan, minta 400 dinar kerana denda malam tadi dalam keadaan sultan dalam keadaan tak bangun tahajud dan tak bangun membaca Al-Quran. Pergi bapa Rabi'atul Adawiyah pada ketika itu jumpa sultan. Bila jumpa pada sultan, dibawa pesan, sesungguhnya malam tadi Patih bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata begini. Sultan pada ketika itu menjerit orang yang bertakwa kepada Allah. Sultan dulu dia karang kitab lebih. Sultan dulu dia berdaulat tuan-tuan. Dia boleh karang kitab, dia boleh lawan kitab ulama, dia boleh berdengki dengan kitab ulama, dia boleh cipta kitab lain. Oh, itu sultan dulu. Lalu bila raja terperanjat, betul malam tadi aku terlupa selawat, malam tadi aku terlupa qiyamul lail, maka pada ketika itu dibagi 400 dinar di antara kepada bapa Rabi'atul Adawiyah, kepada bapa Rabi'atul Adawiyah. Lalu diambil. Apa kata sultan? Mohon lepas daripada ini, apa di antara kesilapan yang ditegur oleh Rasulullah kepada aku, datanglah kepada aku, datanglah temui aku, bagi tahulah apa kesilapan aku. Raja silap, dia ditegur oleh Rasulullah zaman tu tuan-tuan. Faham? Macam istilah orang cerita, berlaku maksiat di tanah haram, Rasulullah datang bagi tahu kepada Syekh Abdul Rahman Sulais. Faham? Ini dalam kampung Cak Kuncak pun imam tak mimpi apa. Contohlah, dalam kampung buat pesta lagi, Cak Kuncak, tahu Cak Kuncak? Joget lambat. Joget kalau beratur macam sistem Hindustan punya joget, teratur macam tu sedap dia tengok. Ini berterabur Cak Kuncak. Sebelum Cak Kuncak tu diminum dulu air tapai. Bapa pengantin dah simpan air tapai 3 hari. Bila dia kena dengan ragi tu apa, tak miong kepala dia. Dia joget, dia tengok perempuan tu cantik, dia potong. Kau tanyalah orang tua-tua ni, masa berjoget potong ni memang dia biasa. Kadang-kadang nak pergi tu tak ada kenderaan, naik basikal tua 3 orang. Cak Kuncak, buatlah maksiat dalam kampung kau. Saya ketua kampung pengurusi JKK dia takkan mimpi, dia akan tak dapat teguran. Buatlah maksiat di dalam don kau, takkan ada wakil rakyat yang dapat teguran daripada Rasulullah. Buatlah maksiat dalam negara kau, tak ada seorang yang dapat teguran daripada Rasulullah. Menandakan keberkatan itu masih lagi hal keadaan terlampau nipis. Faham ya? Itu Rabi'atul Adawiyah yang dia berdoa, seandainya aku andainya ya Allah, andainya aku beribadat mengharapkan syurga-Mu, maka tutuplah pintu syurga daripada aku memasukinya. Andainya aku beribadat kerana takut akan neraka-Mu ya Allah, maka lemparkan aku ke dalamnya wahai Allah. Tetapi sesungguhnya tidak aku melakukan ibadat dan pengabdian ini, melainkan mengharapkan kepadamu wahai Allah. Bila hal keadaan mati wafatnya Rabi'atul Adawiyah, bila lepas daripada dia wafat tuan-tuan, meninggal dunia, tiba-tiba anak muda orang-orang bermimpi.
Orang mimpi pada Rabi'atul Adawiyah. Ketika Munkar Nakir dalam keadaan bertanya, "Man Rabbuka?" Apa jawab Rabi'atul Adawiyah? "Adakah selama ini mereka tidak menyadar bahawa aku tiada Rabi'atul Adawiyah yang telah terbakar dalam cinta Allah? Adakah soalan ini perlu aku jawab?" Kata Rabi'atul Adawiyah. Oh, itu jawab pada malaikat. Ni wali punya tahu. Kau jangan cagar-cagar nak jawab dalam kubur macam tu. Ini Rabi'atul Adawiyah. Adakah perlu aku menjawab soalan ini padahal hidup aku seluruhnya terbakar dengan cinta kepada Allah? Kata Rabi'atul Adawiyah, antara orang yang zaman dia banyak wali-wali. Ketika Hasan Al-Basri datang, "Ya Rabi'atul Adawiyah, aku nak bincang kau dengan satu perkara, tapi dia terlalu rahsia." Maka kata Rabi'atul Adawiyah, "Di mana kita nak bincang wahai Hasan?" Dia kata, "Baik, kita bincang di tengah-tengah lautan. Masa-masa zaman itu wali banyak boleh berjalan di atas air." Berjalan ni. Kata Rabi'atul Adawiyah, "Kita tak boleh bincang di tengah-tengah lautan berdiri di atas air kerana banyak wali yang dikurniakan keramat pada ketika itu. Jom ya Hasan, kita bincang di udara." Tiba-tiba meloncat Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan. Wali tak ada zaman itu yang mendapat makam seperti keramat seperti mana Rabi'atul Adawiyah. Macam itulah kak kalau nak beramal. Ini tengah beramal, laki panggil. Tengah beramal, laki panggil. Orang tua ni pula kadang-kadang dipanggil. Bukan nak apa pun. Kalau boleh nak duduk kat dia je. Ngada-ngada berpenuh. Duduk. Duduk. Bini nak pergi kenduri pun tak boleh. Duduk kat rumah pun tak boleh buat apa. Nak suruh hadap dia. Tengah beramalkan, tengah baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mangkau buat aku kopi jantan satu. Kopi jantan tak ada bang, dah habis. Yang tinggal kopi pondan, bang dah. Kopi pondan ada lah bang ini. Ganggu tak cik? Ganggu kak. Ini antara kelebihan poligami. Bukan aku kempen kahwin. Tak ada. Tak. Mana dia boleh kahwin? Aku pun belum kahwin, belum cukup 4 lagi. Faham? Jadi bila suami tak ada, "Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku." Kata Rabi'atul Adawiyah, "Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau berikan aku kepada aku seorang hamba dengan 2 tuan." Ketika itu dia jadi hamba. Satu tuan kepada manusia, satu tuan yang mutlak ada Engkau lah wahai Tuhan. Mereka akan aku dalam satu dari hal dan daripada tuan yang begini. Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya dia merdeka, tuan-tuan. Rabi'atul Adawiyah. Banget. Faham kak? Beramal tengah malam seronok. Jangan terfikirkan kak, jangan fikirkan laki, jangan fikirkan lagi. Fikir pergi dalam kubur seorang-seorang. Akak bangun tengah malam, angkat sembahyang ke depan lagu, mengadu. Kenang balik siapa akak daripada haid yang pertama sampai sekarang. Di mana akak dengan Allah? Di mana hati akak dengan Allah? Di mana perasaan akak dengan Allah? Di mana persiapan akak sebelum bertemu dengan Allah? Kalau sibuk orang perempuan kerja ke macam ni, tak dihapiknya laki nak kahwin berapa pun. Tengah lagi otak dia berserabut dan berkiblatkan laki. Jadi dia begitu. Sampai aku pun dimarah. Kau jangan pergi ustaz. Jangan pergi ustaz. Jangan pergi ustaz. Ada ku kisah. Kau tak datang kuliah ada ku kisah ke? Aku ke tambah bodoh, siapa ke tambah bangang? Agak-agak tak pasal-pasal nak pula-pulakan kuliah. Itu kerja kau dengan Tuhan. Selagi aku ada atas duduk depan ni, kalau benda yang hijab kan masalah ibadat poligami, aku kempen poligami. Kau suka tak suka, aku tetap cerita. Pasal Nabi kita pernah buat, Rasul pernah buat. Macam lelaki-lelaki kadang seronok. Hari tu umur 75 tahun. Ustaz cakap kahwin ni saya dah berminat lah ustaz. Berapa pakcik-cik umur 75? Tak payah dah pakcik. Pakcik tak payah lah. Tak payah lah 75, tak payah lah pakcik. Duduk di rumah, layan kalau yang tua. Yang duda-duda yang laki-laki ni, sampai bila kau nak membujang? Tak malu ke jumpa dengan Tuhan membujang? Abu Darda pada saat ketika wafat dia ketika itu, orang tanya, apakah yang membuatkan kau merah muka ya Abu Darda? Maka jawab Abu Darda, aku takut dan aku malu kerana bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bujang, kata Abu Darda. Abdullah bin Mas'ud, ni duda-duda ni, kau dengar cakap aku. Oi, duda. Kau dengar cakap aku ni. Bujang terajak, kau dengar cakap aku ni. Satu aib jumpa Tuhan mati dalam keadaan orang bujang tau. Aib, satu aib.
Abdullah bin Mas'ud saat-saat ketika dalam keadaan hampir wafat, dia dah tak ada isteri. Kau carikan aku mana ibu-ibu tunggal yang ada dekat kawasan ini, kahwinlah dengan aku. Yang saat yang terakhir, hal keadaan bila dia kahwin dengan aku, ada tanah aku 3 ekar, hal keadaan aku akan hadiahkan dia untuk dia menjaga aku sampai akhir hayat. Dia kahwin dengan satu perempuan, dihadiahkan tanah 3 ekar, tak apa hari maka wafatlah Abdullah bin Mas'ud. Faham tu dah? Dengan syarat nak kahwin tu ada hadiah untuk perempuan. Aku ni minat kat kau, aku ni dah tua, nak minta tolong jaga aku lah, tolong naikkan selimut. Oi, cakap berlapik bang. Tolong kalau tengah-tengah tidur tolong naikkan selimut. Itu je pun kadang-kadang. Beginilah. Janda tu tanya, apa cagarannya bang? Tak ada apa lah. Kita hidup sama-sama makan. Siapa nak layan kau jantan? Siapa nak layan pampers kau? Siapa nak layan karena kau dah tua? Oi, bukan boleh free macam tu. Dia dah tua kena ada cagaran macam tu. Baru ada semangat, baru ada perempuan minat kat dia. Oi, kalau saya kahwin dengan abang apa saya dapat? Tak ada lah. Itulah, ni kubur abang, tanah sebelah tu kau punya. Jangan layan kak. Kalau lelaki duda macam tu punya perjalanan, jangan layan. Biar bujang sampai ke tua tak apa. Kahwin nak kedekut, na'udzubillah, tek hidung masin. Siap. Okey dah bang, tutup kat mana nak berhenti ni. Sama anggota dan kadang-kadang petunjuk dengan isteri itu tak ada dapat suami. Kadang-kadang orang muda dapat petunjuk, datang ngajian pergi masjid surau, yang tua pula duk melepak ke rumah. Jika hal kadang untung taubat senya kasih akan dikau Allah Ta'ala, berhenti kepada firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berhenti dekat situ. Ya bang. Kalau tuan-tuan buka radio sekarang, lagu raya gancak tau, mangkuk ni main sekarang. Kalau tuan-tuan buka radio lah, lagu raya sekarang, Wamil sibuk, mana-mana channel lagu raya sekarang. Punya kemaruk dan raya tak dapat dari tu, raya haji pun dia bantainya lagu Aidilfitri. Itu setannya radio, faham? Faham? Kau jangan ikut Islam radio. Islam radio ni tak boleh pakai. Masuklah waktu asar bagi Melaka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad innaka la tukhliful mi'ad. Dia pun tukar musik pula. Baru kejap bang dah pasang musik balik. Macam itulah orang Melaka, Islam radio. Kang pergi Mekah kang menangis. Cium Kaabah. Siap buat gunting, potong lagi kelambu buat balik. Cium Hajarul Aswad sampai kepala terselit. Arab pula tarik keluar kat dia. Rupa balik-balik, hancur balik. Orang bang tak diapikkan, majlis kuliah tak diapikkan, semua tak diapikkan. Kejap itu Islam radio. Minta tolong dengan Tuhan, jangan tinggal. Lepas angkat air semayang, tadah mengaku surrender dengan Tuhan. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku pada orang yang gemar bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang gemar bersuci. Minta gemar je dulu, nanti Allah akan pilih. Tapi yang nak dapat pilihan cepat, yang paling tepat, yang paling cepat nak dapat pilihan Allah, bersih hati itu memang betul-betul niat nak bertaubat. Yang itu Tuhan akan tarik. Kalau nak pijak-pijak bara, taubat ini tak jalan bang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Fa innaka ta'lamu kha'inatana a'yunina ma takhfi as-sudur ya hannan ya mannan qawwina al-iman. Allahumma ya al-alamin ya mujib as-sa'ilin hab lana minka rashada wa sadada wa qina rabbana jammil lana bil 'ilmi wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka nabna wa ilaykal masir. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم ارحمنا في القبور وارحمنا في النشور وارحمنا عند الصراط واسمنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في السكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم سلم أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من الوباء وصلى الله على سيدنا محمد بن الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.